Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Khairunisa binti Rosdin bernombor matrik A165739 akan membentangkan tentang projek tahun akhir saya yang bertajuk Kesan Pelaksanaan Amanah Hijau terhadap Pengurusan Rantaian Bekalan Sejuk Perusahaan Makanan. Jadi kita lihat bahagian abstrak. Untuk bahagian abstrak, kita sedia maklum bahawa kebelakangan ini amanah hijau semakin dititik beratkan dalam syarikat pembuatan, terutamanya pembuatan makanan di Malaysia. Namun, beberapa masalah boleh berlaku daripada amanah hijau tersebut. Dan ia boleh memberi kesan pada kelancaran rantaian bekalan. Kajian saya bertujuan untuk mereka bentuk pemetaan amanah hijau serta menganalisis permasalahan dalam rantaian bekalan syarikat makanan sejuk beku di Malaysia. Jadi, saya telah memilih dua jenis syarikat makanan sejuk beku di Malaysia, melibatkan kawasan di Selangor dan Kuala Lumpur. Jadi, kajian yang saya lakukan melalui kaedah soal selidik. Manakala maklumat yang saya peroleh, saya akan analisisnya menggunakan kaedah AHP, iaitu Teknik Proses Hierarki Analitik. Akhirnya, beberapa amanah hijau yang berlaku saya akan dapat dikenal pasti dan akhirnya saya akan memberi cadangan penambahbaikan untuk syarikat tersebut atasi masalah tersebut. Jadi, untuk bahagian pengenalan, yang pertama, kita akan tahu apa itu rantaian bekalan sejuk. Jadi, menurut Shibata, rantaian bekalan sejuk merupakan rantaian bekalan yang dikawal suhunya, merangkumi aktiviti penyimpanan dan pengangkutan bagi mengekalkan kualiti produk, terutamanya produk makanan. Manakala menurut Gligor, inovasi dalam rantaian bekalan sejuk, inovasi di sini bermaksud bahawa amanah hijau lah, ia meliputi proses daripada pembekal sehingga ke pengguna. Manakala menurut Peljak, inovasi amanah hijau seperti logistik hijau, pembelian hijau dan kerjasama dengan pembekal amat penting untuk kelestarian persekitaran. Dan untuk permasalahan kajian yang pertama, Patak dan Tirkolai dapat mereka mengenal pasti bahawa pada waktu itu pelepasan gas CO2 atau GHG menerusi penggunaan tenaga yang tinggi merupakan masalah utama yang berlaku. Dan yang kedua, menurut Hanfield, permasalahan rantaian bekalan akan kerap berlaku jika tidak diingini dan ia melibatkan kos yang tinggi. Manakala untuk kajian saya, objektif yang terlibat adalah dua, iaitu yang pertama, saya ingin mereka bentuk kerangka kerja amalan hijau dalam rantaian bekalan sejuk syarikat yang terlibat. Kerangka kerja di sini bermaksud bahawa saya membuat pemetaan. Mula-mula saya kenal pasti apa amalan hijau yang utama. Jadi daripada situ, saya dapati setiap daripada pembekal, pengilang, pengedar dan seterusnya ada amalan hijau yang tersendiri. Jadi saya akan membuat pemetaan. Yang kedua, saya akan kenal pasti masalah yang terlibat daripada amalan hijau yang telah saya kenal pasti, serta cadangan untuk mengatasinya. Jadi seterusnya saya ingin membentangkan kaedah kajian. Untuk kaedah kajian, saya telah pun melalui proses penyediaan soalan kaji selidik berdasarkan nasihat dan cadangan penambahbaikan penyedia saya. Yang kedua, pilihan syarikat sejuk beku, di mana dalam proses ini saya membuat panggilan telefon, email dan WhatsApp kepada syarikat-syarikat sejuk beku. Saya tanya adakah mereka bersetuju untuk menjalankan kajian projek tahun akhir saya. Jika mereka katakan ya, saya akan teruskan langkah seterusnya, iaitu saya akan terus menghantar soalan kaji selidik melalui online sahaja kerana pandemik yang berlaku, jadi saya tak boleh pergi ke tempat tersebut. Jika tidak, saya akan mencari syarikat yang lain. Dan seterusnya, saya membuat analisis data yang saya peroleh menggunakan kaedah AHP. Kaedah AHP yang saya telah bagi tahu iaitu kaedah proses hierarki analitik. Seterusnya, saya kenal pasti jenis amalan hijau yang diberi keutamaan serta masalah yang berlaku. Dan pada kemudian nanti, saya akan mereka bentuk kerangka kerja amalan hijau yang terlibat dari daripada pembekal, pengilang, pengedar, peruncit sehingga ke pengguna. Dan akhirnya saya akan membuat keputusan kajian akhirlah pada kemudian hujung nanti. Dan seterusnya kita melihat perbincangan. Dalam perbincangan, saya meletakkan kaedah AHP, proses-proses AHP yang saya lakukan. Suka saya ingatkan, ini adalah hanya untuk sebagai contoh saya meletakkan kaedah AHP bagi kriteria sahaja. Saya hanya membuat kriteria kerana untuk sub-kriteria saya tidak buat lagi. Jadi ini adalah susunan hierarki kriteria. Untuk yang ini merupakan warna hijau merupakan
level pertama, level kedua dan level ketiga. Di mana level kedua ini merupakan kriteria, level ketiga subkriteria. Kriteria di sini adalah merupakan amalan hijau yang diberi keutamaan oleh syarikat yang saya kaji, iaitu pengawalan suhu, pemeriksaan kualiti produk, persijilan dan konsistensi sifar. Manakala ini merupakan masalah yang berlaku daripada amalan hijau yang telah ditunjukkan. Seterusnya, saya membuat set perbandingan berpasangan antara kriteria amalan hijau. Ia bermaksud bahawa saya membuat set perbandingan secara manual dan crossover, iaitu jika di sini ada pengawalan suhu, di sini juga merupakan pengawalan suhu, pemeriksaan kualiti dan seterusnya. Dan jika dilihat, saya meletakkan skala nilai, skala 1, 3, 5, 7. Untuk pengetahuan, skala nilai ini adalah berdasarkan jadual di bawah ini, iaitu saya membuat jadual di mana bawah skala-skala ini merupakan menunjukkan keutamaan kepentingan bagi syarikat yang saya kaji. Sebagai contoh, antara amalan pengawalan suhu tempat penyimpanan sejuk dan amalan pemeriksaan kualiti. Jadi saya kaji berdasarkan yang maklumat saya peroleh, mana satu yang utama dalam syarikat A dan syarikat B. Jadi saya kena pasti pengawalan suhu tempat penyimpanan sejuk sama penting dengan pemeriksaan kualiti produk berdasarkan syarikat A dan syarikat B. Seterusnya saya lihat pengawalan suhu dan persijilan, yang mana lebih penting dalam syarikat A dan syarikat B. Jadi saya kena pasti pengawalan suhu sederhana penting berbanding dengan persijilan ISO dan seterusnya. Dan untuk proses yang ketiga, saya membuat set perbandingan berpasangan dengan penambahan baris, matriks yang dinormalkan, pengiraan keutamaan. Saya tidak tunjukkan dalam poster kerana faktor ruang, dan sehingga saya mencapai konsistensi. Saya mengira konsistensi. Setelah saya mendapat jumlah weighted dan keutamaan, saya dapat mengira konsistensi. Saya mendapat konsistensi iaitu 4.085. Dalam 4.085, saya mengira CI. CI bermaksud konsistensi indeks. Manakala CR adalah nisbah konsistensi. Saya mendapat nisbah 0.031, iaitu kurang daripada 0.1. Untuk pengetahuan, jika kita mendapat nisbah konsistensi kurang daripada 0.1, ia membawa maksud bahawa nilai yang kita letak di atas ini merupakan nilai-nilai yang konsistensi dan boleh diteruskan untuk kaedah untuk pengiraan yang seterusnya. Jika melebihi 0.1, ia membawa maksud ia tidak konsistensi dan perlu disemak semula nilai-nilai di atas ni. Dan kena buat semula daripada atas. Okey, jadi ini merupakan contoh-contoh pengiraan AHP secara dalam talian yang saya telah buat. Okey. Pengiraannya dan sehinggalah saya mendapat graf seperti ini. Graf akhir iaitu di mana ia menunjukkan yang paling tinggi, yang utama adalah pemeriksaan kualiti produk, yang kedua tertinggi ataupun yang utama adalah tempat penyimpanan sejuk dan seterusnya, seperti yang saya telah bagi tahu tadi. Okey, jadi akhirnya kita lihat kesimpulan. Dalam kesimpulan merupakan cadangan saya untuk membuat pada selepas ini. Yang pertama saya telah pun tadi, kita kenal pasti amalan hijau yang utama dilaksanakan oleh syarikat yang terlibat, di mana yang pertama pemeriksaan kualiti produk yang paling utama, yang kedua utama adalah pengawalan suhu tempat, yang ketiga utama ISO dan yang keempat adalah konsistensi sifar. Manakala saya akan menganalisis seterusnya gunakan kaedah HP yang sama, saya akan menganalisis subkriteria, iaitu saya akan buat untuk ketahui masalah utama pula yang berlaku dalam syarikat A dan syarikat B bagi setiap kriteria. Dan akhir sekali saya akan mereka bentuk kerangka kerja bagi amalan hijau yang terlibat dari pembekal seperti yang saya kata tadi, daripada pembekal, pengilang, pengedar, peruncit sehingga ke pengguna. Okey, jadi ini merupakan rujukan saya. Jadi saya rasa setakat itu saja pembentangan saya, pembentangan poster saya pada waktu sekarang. Jadi akhir sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kerana meluangkan sedikit masa mendengar pembentangan saya. Terima kasih.